Hai semua, kembali bersama saya dalam Imbasan Dagangan bagi sesi Asia. ECB dijangka akan mengekalkan kadar utama tidak berubah pada mesyuarat bulan Mei akan datang. China telah memberi amaran tentang tindak balas sebagai respon kepada pertemuan yang diumumkan antara Presiden Taiwan dan pegawai-pegawai Amerika Syarikat. Ketegangan geopolitik telah meningkat dengan ketara berikutan hubungan buruk di antara Amerika Syarikat dan China. Baiklah, mari kita lihat bagaimana peristiwa ini mempengaruhi sentimen pada hari Jumaat. Pasaran saham rantau ini nampaknya tidak mengendahkan berita geopolitik yang membimbangkan. Kebanyakan indeks penanda aras di rantau Asia Pasifik meningkat lebih tinggi pada akhir bulan Mac. Saham di Australia, Jepun dan China juga meningkat pada hari Jumaat apabila saham-saham teknologi mencatatkan keuntungan terbesar. Ketika ketegangan geopolitik semakin memuncak, kebimbangan terhadap krisis perbankan hampir reda. Di samping itu, terdapat jangkaan yang semakin meningkat bahawa bank-bank pusat utama akan menamatkan kitaran pengetatan moneterinya tidak lama lagi. Berikutan krisis kestabilan keuangan baru-baru ini, bank-bank pusat dilihat tidak akan meneruskan agenda menaikkan kadar faedah. Presiden ECB Christine Lagarde berkongsi pendapat sedemikian. Bagaimanapun, pembuat dasar Fed pula memberi kenyataan menyokong pendirian yang lebih hawkish. Semalam, Presiden Fed Richmond Thomas Birkin dan Presiden Fed Boston Susan Collins memberi komen yang agak hawkish. Sesetengah pelabur sekali lagi mengambil kira kenaikan kadar 25 mata asas pada bulan Mei. Hari ini, alat FedWatch menunjukkan hampir 55% pelabur bertaruh pada kenaikan kadar sedemikian. Bagaimanapun, nisbah pedagang yang sama menjangkakan Fed akan berehat seketika meningkatkan kadar. Oleh itu, dolar AS kekal dalam keadaan bearish. Ia cuba menembusi paras 102 pada akhir minggu. Pada masa yang sama, inflasi yang sangat tinggi, ekonomi yang berdaya tahan dan retorik Fed yang hawkish sedang memacu peningkatannya. Seperti yang dilihat pada carta, kenaikan harga berjaya merangsang peningkatannya. Indeks dolar AS berkembang sederhana berbanding pesaingnya. Dalam sesi Asia, ia mencapai paras 102.4. Namun begitu, dolar AS masih berada di bawah paras hari Rabu dan Khamis. Pada hari Jumaat, dolar AS bergerak dalam julat sempit 102.1 sehingga 102.3. Trajektorinya akan bergantung terutamanya pada indeks harga PCE teras yang bakal diterbitkan pada sesi dagangan Amerika. Bond kerajaan Amerika Syarikat juga meningkat di tengah-tengah komen hawkish daripada pembuat dasar Fed. Ini telah memberi kesan bullish kepada greenback. Akhirnya, hasil bond kerajaan 2 tahun mencecah 4.1% hari ini. Namun, ia membawa kepada satu masalah. Walaupun nota perbendaharaan jangka pendek dan dolar AS berkembang, namun hasil bond 10 tahun berada pada bacaan 3.6%. Sebagai peringatan, keluk hasil terbalik ialah keadaan luar biasa di mana bond jangka panjang mempunyai hasil yang lebih rendah daripada bond jangka pendek. Secara teknikal, ia menandakan risiko kemelesetan. Risiko kemelesetan boleh menjejaskan status safe haven dolar AS. Walau bagaimanapun, situasi ini dilihat mustahil memandangkan masalah dalam krisis perbankan yang boleh menjejaskan aset-aset safe haven yang telah pun reda. Tindakan segera yang diselaraskan yang diambil oleh bank-bank pusat dan kerajaan untuk memastikan kecairan telah memulihkan keyakinan dalam sektor perbankan. Oleh itu, mata wang yen serta aset-aset selamat yang lain seperti emas dan franc Switzerland telah melemah dengan ketara pada minggu ini. Pasangan dolar yen memasuki julat menaik 132.5 sehingga 133.5 pada awal dagangan Jumaat. Tahun fiskal di Jepun telah pun berakhir. Aliran masuk modal kepada yen telah dihentikan seketika. Oleh itu, dolar AS sekali lagi mengukuh. Inilah sebabnya mengapa pasangan mata wang itu meningkat kepada 133.1.
Penyandang semasa Governor Bank of Japan akan berundur daripada jawatannya pada 8 April akan datang. Oleh itu, pergerakan ke arah bawah mata wang yen mungkin terhad sehingga hari itu. Timbalan Gubernur BOJ Shinichi Uchida berkata bahawa perubahan kepada dasar kawalan hasil bond tidak syak lagi akan menjadi pilihan jika keadaan ekonomi dan harga mewajarkan untuk menghapuskan rangsangan secara berperingkat. Komen ini boleh dianggap bullish jika ia bukan satu perincian. Pasaran sebelumnya telah mendengar berkali-kali kenyataan sedemikian daripada pegawai-pegawai BOJ. Selain itu, indeks IHP Tokyo telah merosot sedikit. Ini bermakna dasar monetary yang lembut nampaknya berkesan. Pelabur meragui bahawa kepimpinan baharu akan mengubah parameter dasar monetary. Perubahan dilihat tidak akan berlaku sebelum 8 April. Namun selepas Kazuo Ueda menjadi Gubernur BOJ, timbul persoalan patutkah spekulator menjangkakan sebarang pelarasan. Kembali pada Julai tahun lalu, Kazuo pernah menulis di ruangan akhbar Nikkei. Beliau yang merupakan seorang profesor ekonomi berusia 71 tahun menegaskan bahawa dasar monetary negara harus disemak semula. Pihak pengawas selia lambat laun perlu menghentikan monetary lembut yang tidak berkesudahan. Ini pastinya mencetuskan rasa ingin tahu peserta pasaran untuk melihat sama ada beliau masih berpegang pada pendapat sebelumnya. Sebagai peraturan, pembuat dasar Jepun tidak terdedah kepada perubahan mendadak. Mata wang komoditi biasanya bertindak balas dengan agak ketara kepada sebarang isyarat. Hari ini, sentimen pasaran telah banyak kali berubah. Statistik makro yang memberangsangkan dari China dan kelemahan umum dolar AS mendorong OC ke paras tertinggi mingguan. Pada mulanya, ia melonjak kepada 0.6767. Walau bagaimanapun, kemudiannya ia jatuh mendadak kepada 0.6672. Adalah sukar untuk pasangan mata wang ini mendapat sebarang sokongan daripada RBA. Pihak pengawas selia sebelumnya berhasrat untuk berhenti seketika dalam pengetatan monetary pada mesyuarat 4 April. Selain itu, dolar OC mungkin menghadapi tekanan menurun selepas pengeluaran laporan ekonomi AS. Walau bagaimanapun, terdapat kemungkinan ia tergelincir dan sentimen kenaikan harga akan kekal kukuh. Perubahan harga yang mendadak dalam julat 0.6671 sehingga 0.6739 menunjukkan bahawa dolar OC tidak bersedia untuk mengalah. Oleh itu, pasangan AUD-USD berkemungkinan akan meneruskan pergerakan menaik di tengah-tengah pemacu positif. Untuk dolar New Zealand pula, saat seperti itu telah pun tiba. Reserve Bank of New Zealand secara meluas dijangka menaikkan semula kadar utama pada mesyuarat 5 April. Mata wang Kiwi berjaya mencapai paras tertinggi 6 minggu pada 0.6297. Sepanjang bulan ini, Kiwi dolar meningkat lebih daripada 1%, ditutup pada minggu terakhir bulan Mac dengan peningkatan sebanyak 1%. Ia bergerak dalam julat kenaikan harga 0.6248 sehingga 0.6299. Kiwi pada ketika ini didagangkan pada paras 0.6273 dalam sesi Asia. Waktu dagangan masih berbaki, terdapat banyak acara menanti di hadapan. Langgan saluran kami dan dapatkan kemas kini terbaru dalam pasaran. Semoga dagangan anda menguntungkan. Terima kasih dan jumpa lagi.